an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala yusalli bina. Qala fa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqul al-qa'il qad nasiya, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqul al-qa'il qad nusiya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sungguh aku tidak membuat-buat salatku bersamamu kecuali sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Kata Anas bin Malik, aku sembahyang ini bukan aku buat sendiri, melainkan aku tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat masa kami sembahyang. Kata perawi hadis di peringkat tadi ini, Anas pernah melakukan sesuatu yang aku tak pernah melakukannya. Apabila Anas bangun daripada rukuk, dia pernah berdiri tegak dengan lama sampai ada orang berkata Anas telah lupa. Apabila Anas bangun daripada sujud, dia diam lama, duduk berfililah sampai ada orang yang berkata Anas telah lupa. Anas ni dia buat sembahyang dia buat sahabat-sahabat lain. Asasnya ialah Nabi sebut yang hadis yang kita baca dekat awal dulu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Jadi kadang-kadang ada Nabi sembahyang pendek, tengok pada suasana. Kalau budak menangis, Nabi waspada. Ada orang tua, orang musuh, Nabi waspada. Dan ada yang Nabi buat lama. Bila tengok pertama kalau semayang Qiyamul-Lail, kalau ikut Nabi tu orang model, sampai api Baqarah tu tak rokok lagi. Sahabat yang ikut dia tak api Baqarah rokok lagi. Api Baqarah sama pula di Imran. Begitulah, ada yang Nabi buat panjang. Kalau yang dia buat panjang ini, maka rokoknya panjang, iktidalnya panjang, sujudnya panjang, duduk bagi fili pun panjang. Pernah Anas radhiyallahu taala anhu, lama tadi ini lihat dia buat panjang, iktidal panjang, rokok panjang, sujud panjang, duduk antara dua sujud panjang, sujud yang kedua panjang, sehingga orang belakang menyangka bahawa lupa daripada dia anak ni. Lupa main tak sujud-sujud, duduk bagi filem lama sangat, tak sujud yang kedua. Kenapa? Kerana sujud yang pertama tu dia buat panjang, bagi filem pun macam sujud dia buat panjang. Duduk sujud yang kedua pun kena panjang. Atas dasar itulah maka jadi panjang, sehingga menyangka orang di belakangnya Anas lupa semayang. Sebab anak ni umur dia panjang, disebut dalam hal ini ketika dia umur, dia meninggal umur 120 lebih. Panjang antara sahabat yang paling lewat meninggal dunia. Masa Nabi wafat dia baru umur 20, 100 tahun pula dia hidup sebab itu. Sebab itu hadis-hadis daripada Anas bin Malik ini banyak dalam kitab kita ni. Sekejap Anas bin Malik, sekejap Anas bin Malik, kerana dia di antara sahabat yang hidup lama. Dan dia pula bertugas dengan Nabi, jiran Nabi, dan bertugas di rumah Nabi, yang air ke Nabi dan sebagainya. Jadi sentiasa mendampingi Nabi ketika mukim dan ketika musafir. Jadi ilmu dia meluas berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Anas bin Malik. Pernah dia musafir dan dia pergi tinggal tempat lain, menyebarkan ilmu agama Allah. Dia balik ke Madinah, dia tengok
Orang di Madinah tak macam zaman sahabat lah. Cara semayang. Lalu dia tegur dan dia memperbetulkan. Dia kata kami dulu semayang dengan Nabi, apa yang ditegurnya. Kami tak turun rokok sehingga kami lihat Nabi betul-betul rokok. Kalau kami turun. Kami tak sami Allah liman hamidah sehingga Nabi itu berdiri tegak. Kalau kami maki. Dan kami tak turun sujud sehingga kami lihat Nabi dah meletakkan dahinya di tanah. Kalau kami turun. Itu kami semayang dulu di zaman Nabi SAW. Tapi dia tengok bila lalu masa bahagia makmum lebih kurang kata iman juga. Maka Anas menegur. Jadi mereka ini prihatin dengan sunnah, dan apabila dia melihat perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW, dia menegur. Buktinya kedudukan masa tu dia lebih kurang lah. Itu atas kita lah. Ada yang seterusnya, tajuk yang ke-131, solat paling utama adalah yang paling lama kosong. Ini semayang panjang lah, kosong dengan penuh kosong. Tetapi kita buat sama panjang lah. An Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyu salati afdal. Qala tulul qunut. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah pernah ditanya, apakah dia solat yang paling utama ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat lama kekosongannya, tulul kunut, panjang kunutnya. Kunut ini qanata ya kunut, dia ada berbagai makna juga. Antaranya makna khusyuk, iaitu kita baca doa kunut dalam solat witir dan solat subuh. Qanata juga dengan makna khasya', dengan makna khasya'. Semayang dalam keadaan khasya' yang lama, tulul kunut, tulul khusyuk, khasya' dalam bentuk yang lama. Kalau cepat khasya', macam semayang di Indonesia terawih 7 minit 23 rakaat. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, yasin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum. Khasyak ke tak? Laju sangat. 7 minit 23 rakaat kali witir. Kalau kita tenang semayang, baca, maka itulah kekosongan. Semayang sorak, semayang malam, sujud panjang, duduk panjang, baca doa-doa yang banyak, rokok panjang. Maka itulah di antara solat yang terbaik. Berdiri pun panjang, itulah yang terbaik. Nabi sendiri semayang malam dia, apabila orang tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, semayang malam di bulan Ramadan dalam Sahih Bukhari dan lain-lain tersebut, bahawa Aisyah kata semayang malam Nabi bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan ke sama, sebelah orang semayang malam. Tapi jangan kamu tanyalah panjang semayang Nabi itu. Semayang Nabi itu panjang, bacaan dia panjang, rokok dia panjang, sujud dia panjang, sujud dia panjang, hidup sujud pula panjang, tahiyat panjang. Lepas tahiyat boleh baca doa-doa yang berbeza dengan yang diajar oleh Nabi, ataupun apa-apa sahaja doa. Sekali itu saja hadis yang kita baca malam ini. Ada orang tanya, saya jawab lagi minggu depan. Semayang tarawih boleh tak nak tengok mushaf tu imam? Ada tak? Ada tak? Ada beberapa soalan yang ditanya.
Antaranya dalam guru WhatsApp. Kita membuat binaan di atas kubur, boleh ke tak boleh? Binaan di atas kubur. Sebab kita banyak binaan. Beberapa negeri nampak dia comel binaan di atas kubur ini. Di Indonesia pun ada satu pahaman lagi beribadah di kubur, menyanyi di kubur, dan diperhiaskan kubur, dengan buat cantik-cantik kubur, warna-warni, letak bunga penuh, letak kapet, dan sebagainya, letak penutup-penutup yang indah dan cantik, saling pula penutup-penutup itu dibuat azimat dan kepercayaan yang pelbagai. Pada dasarnya Nabi SAW melarang perbuatan bina-binaan di atas kubur. Antaranya dalam hadis Muslim, nanti kita akan bertemu lagi depan insya-Allah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan Nabi SAW melarang kita membina binaan kubur dengan batu kapur. Binaan yang daripada batu kapur. Nabi SAW melarang. Hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, juga sahih, Nabi kata jangan membina binaan kubur melebihi daripada, ditinggikan kubur melebihi daripada satu jengkal. Satu jengkal tinggi mana biar nampak kubur. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis yang seperti ini, maka ulama memberi berbagai pandangan kena ada hukumnya. Ada yang meletakkan haram agak tu, ada yang meletakkan makruh, dan ada yang meletakkan kena tengok dulu keadaannya. Jika sekiranya binaan itu dibuat di atas tanah sendiri milik dia, aku mati tanam tepi rumah, boleh tak? Tanam tepi rumah. Di Indonesia ada satu tempat tu, dia tanam tepi rumah dia kubur. Depan rumah ada kubur, tapi ada kubur, belakang ada kubur, Di sana ada rumah pula ada kubur. Jika sekiranya kubur itu mati ada tanam belakang rumah, dia wasiat dia maka jika sekiranya tanah itu tanah dia, atau tanah itu tanah wali-wali dia, anak dia penyimpang, ayah dia bercakap tanah dia lah, maka membuat binaan di situ milik dia. Tetapi ada larangan secara umum dari Nabi SAW. Para ulama cenderung mengatakan bahawa makruh juga pernah dilarang, walaupun makruh, tapi taklah sampai mereka menjadi haram. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qur'an pun ada menyebut berkenaan dengan binaan-binaan yang dalam tanah dia tidak dibuahkan milik dia, ikut dia lah. Guru saya Profesor Dr. Mustafa Al-Bura ada menyebut berhubungan dengan perkara ini dalam kitab dia Al-Fiqhul Manhaji. Fiqhul Manhaji. Baca dah tak ada sebenarnya. Malamnya. Malam Isnin kita Al-Fiqhul Manhaji. Sebab kita nak ada berbagai mata pelajaran dalam kuliah kita ni, antaranya sudah dulu dalam
misalnya saya nak buat kitab apa, kitab rekod ini banyak. Antaranya ialah yang moden sikit dalam masa kita ini, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Qura, kitab Al-Fiqhul Manhaj. Pengarang masih ada lagi. Tiga orang pengarang, Ali Sadbiji, salah seorang pensyarah di universiti tempat saya belajar, dan juga Profesor Dr. Mustafa Al-Fam. Ini dia tesis saya masa saya belajar di Syria. Jadi Profesor Dr. Mustafa Al-Fam ini masih hidup lagi, ahli mukanya Profesor Syariah di Universiti Damaskus dan Profesor Hadis di Universiti Damaskus. Kitab-kitab dia banyak. Antara kitab dia yang masyhur yang diterjemah dalam berbagai bahasa ialah Al-Fiqhul Manhaj. Fiqh Manhaj ini masa saya duduk sana tu cetokkan di Syria pun sudah mencecok 30 kali cetok. Cetok habis. Bahasa dia agak mudah sikit, bahasa Arab moden, dan hukum-hukumnya dia banyak menyebut hal-hal semasa. Kita rekod lama tak banyak hal semasa. 1000 tahun dulu orang ini moden, jadi dia tulis hal-hal semasa di dalam. Antaranya ialah berkenaan dengan binaan-binaan ini. Jika sekiranya binaan macam batu kapur ataupun simik biasa ini dan tidak mengambil ruang yang banyak, dimaafkan. Tetapi jika sekiranya dibuat dalam bentuk binaan yang pupuk, tanah itu pula tanah wakaf, bukan tanah bersendirian. Dia macam saya kata tadi lah, kok dia pun dah boleh buat nak dilarang, tapi tak sampai mereka arah. Tapi kebanyakan tanah ni tanah wakaf perkuburan, bukan komputer. Tanah kepunyaan umat Islam. Jadi kita sepatutnya menggunakan sekadar liang kita tu je, sekadar liang kita. Soalnya itu adatnya. Tapi kita pergi buat binaan marmar yang begitu besar, sekretar. Tepi pulau Moslek lagi. Banyak tak ambil ruang? Banyaklah. Sehingga orang lain nak buat sekak kalau itu. Maka yang seperti ini, mengikut Profesor Dr. Mustafa Al-Qura dan juga lain-lain para ulama, bukan haram punya tapi kawasannya. Banyak tempat ni, macam ni, hotel luar kawasan. Macam Cina memang luar-luar. Ini satu kubur. Kalau begitu gini ya, warna yang berbagai ni, warna-warna pun juga dilarang. Antaranya batu kapur ini dia warna putih pun dilarang oleh Nabi SAW. Sebahagian meletakkan larangan kala-kala ni kalau sekadar putih sahaja untuk elokkan pandangan biasa pada adatnya, maka dia boleh lah. Tapi kalau nak warna-warni itu boleh lah. Apatah lagi nak hiasi melebihi hak pelajaran yang saya sebut. Dengan kapel, dengan itu, ini, comel, leteng, main nasib, main kabur dari situ bergendang dan sebagainya. Nanti wae dah pergi pahal. Ini adalah tak modern. Di dunia ini ada satu ajaran yang panggil penyembah kubur. Islam juga. Ada di India, di Pakistan, di beberapa tempat. Aliran-aliran tasawuf yang melampau ada juga. Di Yaman pun ada. Gendang dia warga pun di kubur Nabi macam-macam di kubur Nabi itu macam pesta haji. Di Indonesia pula meluap ni YouTube dan sebagainya itu boleh tengok. YouTube lah kubur dia dia kubur wali ni.
Saya dipahamkan bahawa di tempat kita ada nak mula buat mari buat upacara ibadat itu. Ziarah kubur, ya Nabi suruh, tetapi mesti ada dan dengan peraturan ya Nabi SAW ada. Nabi pergi ziarah tapi untuk ingat mati, dan sebagainya. Jika sekiranya dengan tujuan yang seperti itu tak apa. Dan kubur ni biarlah macam biasalah, biasa tempat kita ni masih dalam keadaan yang dianggap tak melampaui lagi lah. Jangan letak batu nisan boleh. Batu nisan lah juga lah. Di negara-negara Arab banyak letak batu gitu kan. Batu ni dikatakan dia hidup, dia berzikir. Dia berzikir. Dan dia hidup. Saya ingat kubur Tuan Guru Haji Mustafa pada masa itu. Masa dia mati saya ada sana. Saya 15 tahun masa itu pada sebenarnya. Dia buat cuti sekolah saya untuk belajar sana. Jadi dia meninggal hari Jumaat. Waktu semayang Jumaat, saya lalu ke rumah dia tu, keluarga dia bising dia betul-betul. Saya tu naik, tahun awal lah naik. Semayang malam, semayang malam mati. Antara yang saya tengok semayang jenazah yang paling lama, berkali-kali semayang. Masjid-masjid dia besar. Dulu apa-apa dah tu penuh macam semayang lagi sehingga kubur tak betul-betul dia berseluruh motor. Kalau kita itu baru boleh seluruh negara berkilometer je. Tapi ramai lagi lah masa jenazah tu ni ada masih jauh mata memandang, tengok depan orang, tengok belakang orang, tengok kiri kanan orang bergerak. Nak rapat lagi kubur tu tak boleh dirasa begini orang. Ratus ribu orang. Antara yang paling ramai lah saya tengok dalam hidup saya. Lepas mayang tu, kasut, selipar, bergelimang yang sekali. Sebab apa? Semayang nak buat tu biasa. Kerana masa semayang dia pecah lidah, pecah kasut. Masjid dia yang tak malah orang pihak pada raya semayang ni, padang di kawasan Sungai kami. Masa saya semayang tu, saya buka selipar. Kawan-kawan dekat-dekat pecah selipar tu besar selipar. Saya kata maka kasut, maka selipar. Maka boleh usir buat garu. Saya kata kita pakai selipar semayang kepada pakai selipar. Pakai selipar ni sunnah Nabi SAW juga. Tak apa masa semayangnya. Nabi mai semayang Masjid Nabawi tu nanti kita akan nanti pakai selipar. Sebab Masjid Nabi ni tanah je masa tu. Tapi oleh kerana berlalu masa cantik Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam tahun 60 lebih, masjid-masjid sekapek dah sudah bahkan pakai selipar pula. Tak payahlah. Tapi macam kita semayang rumah padang macam tadi, tak payah campur selipar tu. Semayang tantan, bukan kasut. Kaki. Kawan-kawan yang kenal saya tu, seorang ustaz kata dia subuh dah sama. Kita selipar, saya kata ya, ada lah. Kita ada yang soal boleh dan lain-lain. Mereka pakai selipar. Waktu kenal saya juga tengok pakai pecah tu pecah orang duduk semayang kat dekat gini dah sudah mayang orang jadi bergerak. Tak dah nak ambil selipar, nak ambil kasut dah. Kalau kita ambil tolong jadi perform depan. Jadi saya tengok ada orang berlimpah dengan kasut hingga gitu.
Tempat gitu tak boleh nak ambil tu selipar. Kalau kita ambil, tolong itu bawah di Masjidil Haram, masuk bawah. Di Masjid Nabawi juga Rasulullah dan terjatuh dia punya. Orang main belakang tolong. Kadang-kadang kita kata bagus, siapa kita orang mati je dah. Tahu ya Allah ni jemaah mati je. Jadi dia tertolong. Orang juta, orang belakang boleh tolong. Dan balai lah orang dia. Tinggal jatuh selipar dia. Sayang sangat doa. Jatuh kamera tinggal. Ada seorang agak jatuh kamera dekat Allah. Orang macam ni. Kawan di sebelah tu yang ambil bahaya. Tak ambil ya. Ada seorang tu dia tukar bawa selipar. Bawa dia. Sebab lagi jatuh. Dia ambil pun dalam kawasan nak masuk ke laut. Lama kita lepas Zohor tu kita bagi masuk Jalopah satu-satu grup. Baju dalam orang kulit hitam ni dia ambil. Lepas ambil orang belakang mampu. Jadi berdoa payah pada musibah ni. Mintalah jatuh dekat dengan kawasan Kak Raudah. Tiba-tiba apabila tubik luar, juga boleh ada sifat bila dia minta. Jumpa pula tubik luar jauh dari tempat jatuh. Itu jangan dari raya suasana yang kadang-kadang Allah mampus. Jadi binaan tubuhnya asasnya tak boleh lah paling kurang makruh. Tetapi jika sekiranya dalam tanam dia sendiri, kata Al-Imam Syafi'i, kita payah buanglah. Ataupun binaan-binaan itu mudah alih. Ada binaan buat tuturing ngaji wakaf semua agak dimari itu tidak termasuklah. Tidak termasuk. Ataupun tempat yang kita buat itu binaan kayu biasa yang boleh diangkat dan sebagainya. Yang kita buat juga untuk menjaga masalah takut anjing ke binatang masuk takut ke. Kerana pagar yang seperti itu juga dimaafkan. Bolehlah. Kerana ada sebab-sebab yang mustahab, maka dimaafkan. Ataupun binaan itu boleh diangkat daripada simen. Untuk mustahab Allah daripada simen juga. Makruh juga tapi makruh. Tapi simen yang boleh diangkat. Kau orang tu buat macam tu. Saya tindak. Tindak. Dia panggil apa? Berlindak. 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 Daripada simen, daripada apa? Boleh angkat tu. Boleh angkat. Kalau boleh angkat dan tak mengganggu, tak besar, tak mengganggu orang kali silap dan sebagainya, makruh juga. Sisi sebahagian soalnya tak rasa komentar. Yang mereka haram ini sehingga dia mengambil orang yang banyak kepada tanah perkuburan yang diwakafkan untuk kaum muslim. Kalau model tidak ada. Ada orang tanya, dia kata batu nesang kok batu ni tasbih tak ni? Ada orang tanya. Sebahagian kita dia kata kena yang hidup. Batu sungai dia besar. Daun pun dia tasbih. Kalau yang kubur tu mati tak tasbih. Tetapi kalau tengok pada Al-Quran Al-Karim, Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih segala yang ada di langit dan di bumi. Batu-batu kecil. Seminggu campur ke batu-batu pasir sungai tak. Seminggu itu sendiri pun adalah tanah di bawah. Balik Quran dan semua tasbih Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia sendiri yang kita tak tahu. Sampai dengan soalan yang kedua yang ada sahabat kita tanya, buatkan saya sempat sudah.
Bagaimana berkenaan dengan rumput yang ditanam di atas kubur? Boleh tak kita nak buat? Rasa nak tanya dah orang faham. Kita jawab. Ada mungkin Saya ingat kat sana. saya harap saya jawab banyak. Ada ustaz kata haram, ada ustaz kata tak apa. Bagaimana sebenarnya? Benda ini sebenarnya dalil sungguhnya tak ada. Dalil sungguhnya ada, para ulama ewek jauh. Hadis dalam Bukhari dan lain-lain. Nabi SAW lalu ke satu kubur. Nabi kata orang dalam kubur ni dia asam. Dua kubur ni dia asam. Orang ni disebabkan kerana kencing dia tak jaga, tak bersih. Lalu Nabi SAW minta bagi berpah kemur. Nabi belah dua, dia pacok sinisa, pacok donisa. Moga-moga diringankan azabnya selama mana berpah kurma ni Nabi kata masih basah. Di situlah sebahagian ulama mengambil istibat bahawa yang basah ni, yang hijau masih dia bertasbih dan berselawat dan lebih besar kepada si mati berbanding dengan yang telah kering dia sudah mati. Dia ada sel-sel tu kan, boleh hidup lagi tu, walaupun dia sudah terpotong daripada pokok dia, masih hidup selagi dia hijau kalau di dalam tu. Kalau sains dan teknologi bisa kalau ke waktu ulang waktu depan, dia boleh proses waktu campuran anak pulang daripada batang tu kan. Intinya dia hidup. Maka Nabi kata selama mana dia masih basah. Daripada sinilah diereknya bahawa buku-buku tanaman yang orang tanam di atas kubur ini dia memberi kesan kepada orang yang di dalam kubur, terutama yang kita letak. Sebahagian ulama meletakkan bahawa sunat juga kita meletakkan tumbuh-tumbuhan atau pelepah utama tadi sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Mekah pelepah utama. Pernah satu hari saya pergi tempat majlis kemudian bersama dengan Ustaz Zainal Abidin Al-Hafiz, kita bekas para mufti Terengganu. Dia kata Tuan Guru Haji Muhammad Noh, guru dia kan, maksud dia belajar Al-Hafiz di Kuala Lumpur, masih negara. Kemudian dia jadi mufti di Negeri Kelantan. Dia suruh buat orang Kelantan, dia ambil daunnya, buat tempat kita tak ada apa-apa. Dia ambil daunnya tu, lilit-lilit, dia letak sini lagi. Moga-moga selagi dia masih hidup dan hijau itu, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh meringankan orang yang di dalam kubur itu. Maka sebahagian ulama dalam kitab-kitab fiqh ada yang mengatakan sunnah untuk kerana mengikut Nabi SAW. Tetapi sebahagian ulama-ulama hadis ini disebut oleh Imam Hajar dalam lain-lain para ulama bahawa ini adalah khususiyah kepada Nabi. Betul-betul waktu ini sebab Nabi dia tahu apa yang berlaku dalam kawaid yang Nabi tahu, dan dia buat dasar wahyu. Dan Nabi pula tak suruh orang lain buat gitulah ke. Dia yang buat. Maka ini adalah khususiyah kepada dia, kepada Nabi SAW. Tak ada kaitan dengan orang lain kan. Berkat Nabi SAW, sebab Nabi itu lebih besar kepada orang yang di dalam kubur. Sebahagian pertama cenderung mengatakan yang demikian. Kalau yang cenderung mengatakan hal yang demikian dia adalah khususiyah kepada Nabi, maka kita mencabut daripada yang ada di atas kubur ini, dia harus. Bagi yang kata kita begitu juga, maka jika sekiranya orang letak ni dalam kitab fiqh, dia letak haram, orang kita nak usul atau pokok bunga dan sebagainya, dia pergi cabut, tak boleh buat. Ada
adalah hak dia, hak mayat, hak orang yang tanam lah. Antaranya apabila kita buat, maka ini kita menghilangkan hak jenazah yang ada di dalam. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanam berpuji, berapa jangan diampulah ya. Tetapi kalau kita sendiri yang tanam dan sebagainya, kita nak jaga supaya jadi bersih, orang tadi rembuk, kalau apa ya, boleh tak jadi halangan. Buku-buku jengkong boleh kita jual dan sebagainya. Ataupun kita ditanggungjawabkan oleh pihak kuburan, bersih kubur, ngacung dan sebagainya, itu tidak menjadi halangan. Pandangan yang kata boleh tadi tak jadi halangan supaya jadi bersih, jadi apa ni. Siapa tak nak uang langsung. Pokok-pokok tumbuh ni memberi kelebihan kepada si mati, begitu begini. Lock sampai jadi hutang. Jangan Islam agama yang agama fitrah, agama yang kita boleh nilai mana yang sepatutnya, mana yang tak sepatutnya. Hiasi kubur, tanaman-tanaman, moga-moga dia sebab kita tanam tadi, dia berdasarkan memberi kesan kepada orang dalam kubur itu. Mudah-mudahan bagi orang kata tadi khususiyah kepada Nabi, dia tidak memberi kesan apa-apa. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salasin. Bila mati anak Adam, tak ada beri kesan apa dah amalannya, melainkan 3 perkara. 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, doa anak yang soleh dan sebagainya. Dan Nabi dia kata khususiyah kepada Nabi. Dia tahu bahawa ini dan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Walau bagaimanapun ini adalah termasuk dalam forum fiqhiyah yang menjadi khilaf di kalangan ulama daripada dulu dan sebahagian dalam mazhab kita yang jika sekiranya orang tanam, ulama kita kata jika sekiranya waktu mulia begini kita nak bersih, kita nak agak itu tidak menjadi halangan. Allah Ta'ala anhu a'lam. Ada satu soalan yang bisa jawab. Silakan.